Eh, Hai semua. Hai, Assalamualaikum. Hai, Waalaikumsalam. Betul. Nampak tak? Welcome to Dimension. Ni dimension lain ni, biru-biru. Cantiknya bilik. Alhamdulillah, thank you. Awak kat mana? Dekat office? Dekat office. Oh, dah boleh masuk office lah sekarang. Um, tak juga kita orang mana yang perlu je masuk office. Yang lain semua work from Hmm, home. cantik Minash lighting. apa khabar? Alhamdulillah sihat. Agak bosan juga kat rumah tapi try to cari aktiviti jugalah nak buat kat rumah. So buat Netflix apa tu je? dah khatam dah Netflix tu. Macam hari-hari tengok Netflix. Macam tak tahu nak buat apa dah. Selalu tengok cerita apa? Tengok movie. Saya suka tengok movie. Drama kurang sikit. Kalau drama saya dah start, memang kerja semua tak jalan. So movie dia ni sekali je habis itu. Suka tengok movie genre yang macam Mm. mana? Horror ke? Romance. So kalau macam chick flicks tu sukalah tengok. Chick flicks? Mm-mm. Tak tahu Kalau chick yang flicks. movie yang macam cute-cute macam To All the Boys I Loved Before, movie-movie macam tu lah. No. Bukan yang macam zaman-zaman sekolah tu. Bukan. Dia macam more to Okay. matured relationship. I see. Yeah. So okay lah. Boleh tak? Selalu orang panggil Mir ke Mirnash ni? Mir, kalau Mir, orang panggil Mir, dia macam orang yang terdekat sikit lah. Kalau Mirnesh is my Ah, stage name, so mana-mana pun boleh ikut hawa. okay. So nak tanya sikit lah, tengah pandemik ni kan. So Mhm. Mirnash buat apa je untuk busykan diri dekat rumah? Okay. So, pandemic ni kebetulan lagu baru saya Sarang Hey keluar. So, a lot of promotions yang perlu buat dekat rumah, banyak video content yang kena shoot sebab sekarang ni yelah kita tak boleh pergi studio. So, kena buat virtually and everything. So, banyak yang kena siapkan diri hari-hari macam bangun dan memang siapkan diri macam nak pergi show untuk nak buat virtual live macam ni ke ataupun virtual interview ataupun shoot content-content yang label suruh lah dekat rumah ataupun buat TikTok sebab lagu tu macam agak viral dekat TikTok, so kita nak continue push dekat TikTok juga. Tu je lah yang Ada boleh dah buat. macam Other ada than projek-projek that, baru tu? projek baru tidak lagi sebab sekarang ni pun lagu baru keluar seminggu, tak sampai 2 minggu lagi. So memang proses untuk push lagu tu, untuk promote lagu tu lah dekat mana-mana platform yang available. And yang masa yang lebihnya saya akan buat cover, saya akan macam masak ke ataupun buat something yang yang have time to myself lah, macam tengok movie ke benda-benda macam tu sebab saya rasa kerja juga tapi masa dengan sendiri pun sangat penting. Bagus. So macam tadi Mirnash cakap ada memasak Mirnash Mm-mm. pandai masak? Pandai masak apa? Tak adalah pandai masak tapi masa first PKP dulu Mm-hmm. masa tu lah macam mula untuk masuk dapur. Sebelum ni kalau masuk dapur pun tolong-tolong mak je potong sayur apa semua. Tapi first PKP tu macam nak cuba untuk masak yang macam masakan sendiri. So kalau saya masak memang kena ada resepi. Kalau tak ada resepi memang takkan jadi. So kalau ada resepi insya-Allah jadi. Kadang-kadang sekali dua je lah yang tak jadi. So saya paling suka masak masak lemak. Tak kisahlah masak lemak apa-apa pun. Kalau masak lemak saja memang saya punya favourite. Hmm. Ada orang tanya Mirnesh pandai masak ayam masak lemak. Tu betul. Dia orang tahu. My fans. Thank you, Mai. Macam boleh tak Mirnash cerita sikit, since lagu Sarahi ni kan baru keluar last week kan, and then yang yang dance video tu pun baru je keluar beberapa hari lepas. So boleh tak cerita sikit lagu Sarahi ni sebenarnya pasal apa? Sebab Hawa tengok dekat macam pertengahan tu ada part yang you macam mengelak daripada perempuan tu. Okay. So Sarang Hey ni saya tulis based on my own experience. Dia merupakan kekecewaan seorang lelaki untuk memujuk kembali
ex dia ataupun girlfriend dia lah macam tu, sebab ada buat salah ke something like that. So perempuan tu basically dia merajuk dan lelaki ni nak sampaikan kata-kata isi hati dia kepada perempuan tu, tapi maybe tak sempat, so dia tuliskan dalam lagu untuk sampaikan kepada wanita itu. So dalam MV tu perempuan yang dalam MV tu sebenarnya dia tak wujud, dia halusinasi sahaja. So macam contoh, saya harapkan perempuan tu wujud, tapi dia wujud cuma hanya dalam halusinasi saya sahaja. Sebenarnya dia tak ada pun. So saya tahu dia adalah tipu-tipu. Dia tipu-tipu saja ada dalam music video tu, ada dalam gambaran saya. So saya elak untuk percaya yang dia ada kat situ. So kalau dalam music video, kalau korang tengok ada tangan yang macam terpisah. Nampak dia lepaskan tangan. Yes. So dia at the end of the song, at the end of the music video, sebenarnya dia orang tak get back together, tak berjaya. Okay, tapi dia sempat tak pujuk? Tak sempat lah, memang tak sempat sebab tu dia tuliskan dalam lagu ni untuk sampaikan, tapi sampai ke tak sampai tu tak tahu. Tak tahu. Okay. Apa ni? So tapi lagu tu macam based on your personal experience lah. Boleh katakan part of it is based on my personal experience lah. So macam saya rasa kalau tulis lagu kan memang kena based on experience sendiri ataupun experience kawan-kawan rapat kita ataupun family kita, so that kita boleh relate. Bila kita nak nyanyi tu, kita boleh relate dengan lagu tu. Feel tu ada. So macam saya punya idol Taylor Swift. So dia tulis lagu memang based on every experience yang dia ada. Sebab tu orang cakap setiap album adalah boyfriend yang berbeza. Kalau dia punya album kan. So bila dia nyanyi pun kita dapat rasa keikhlasan dia. Walaupun dia nyanyi kadang-kadang ada pitchy ke ada apa, tapi feel tu tetap ada. So as a songwriter, saya memang look up to her. Saya memang nak jadi macam dia, dan saya harap pendengar pun boleh rasa apa yang saya tulis dalam lirik lagu Sarang Hey. Macam mana saya rasa setiap lagu Taylor Swift yang dia nyanyi tu, macam itulah saya nak pendengar saya rasa. Betul-betul menusuk lah ni. Yes. Tapi lagu Sarang Hey tu memang catchy lah, especially part yang dance dia tu kan. So macam susah tak untuk Mernesh master that dance? Susah, ya Allah, susah sangat sebab saya memang bukan dancer in the first place. Saya suka tengok music video K-pop. Okay, so bila Malaysia dah keluar a lot of girl group, contohnya Dola, Nona kan, bila saya tengok dia orang menari, saya macam bestnya dapat menari. Tapi saya tak pandai menari. Saya cakap benda ni dekat label saya, Universal Music. Saya cakap saya nak menari tapi saya tak pandai, tapi saya nak. Macam mana ni? Lepas tu dia kata, pergi dance class. Kita orang hantar pergi dance class. So dia orang sebenarnya hantar saya pergi dance class untuk belajar this choreography untuk Sarang Hey sahaja. Dan saya dapat koreografi yang sangat hebat, Ezra Tam. Dia tahu apa kelemahan saya dan apa saya punya kekuatan. So dia adalah macam buang step yang maybe dia rasa macam saya belum capai lagi tahap tu untuk buat certain step tu. So dia sangat-sangat memahami saya, dan it took me like 4 to 5 months of time untuk belajar this choreography. Dan saya hanya boleh menari lagu ni sahaja. Kalau suruh saya menyanyi lagu apa lain, memang tak boleh lah. Alah, lama-lama dia mesti boleh punya. Itulah, sebab dalam music video tu nampak macam, tak nampak langsung yang macam Mernesh bukan dancer. Memang smooth je movement tu. Yes, you know what? All thanks to the cameraman. Dia pandai ambil angle apa semua, and then even expression dalam music video pun, sebab saya bukan penari. So bila saya menari, nampak sangat saya tengah macam okay, next dia yang ni, next dia yang ni, next dia yang ni. So muka nampak tau. So cikgu dance pun ada cakap, okay, muka you kena nampak macam relax, macam tak fikir. So sebenarnya menari ni saya dapat tangkap teknik dia adalah muscle memory. Okay, bila kita practice banyak kali, badan kita dah tahu dah apa nak buat tanpa kita suruh, tanpa kita ingat. Yes. Macam bila dah training dengan koreografer semua, bila balik rumah ada tak macam praktis sendiri depan cermin ke? Sepatutnya kenalah praktis kan. Kalau macam esoknya dah nak kelas kan, hari ni saya praktis. Sebab nanti esok pergi cikgu cakap praktis tu tak? Lama tak ingat pula. So
tak naklah lambatkan proses tu. Ada jugalah praktis kat rumah. I see. Sebenarnya Hau nak tanya lah, dari mana datangnya dapat gelaran Oppa Malay ni? Dapat Oppa Malay ni lepas keluar dekat TV, I Can See Your Voice. Program I Can See Your Voice. Malam tu ramai orang yang panggil saya dan beri gelaran dekat saya Oppa Malay. So dekat situ saya macam kenapa orang panggil saya Oppa Malay? So that's when the inspiration come from also untuk lagu Sarang Hey. Bila saya tulis lagu Sarang Hey, first melody yang saya tulis adalah chorus dia yang tu. So bila dah tulis melody tu, saya macam nak masukkan lirik apa ni? Masukkan Oppa Sarang Heyo lah, macam sebab orang panggil saya Oppa Malay. So inspirasi tu semua adalah daripada fans-fans saya yang diorang sebenarnya yang sumbangkan inspirasi kepada saya. Ni ada orang komen cakap orang Korea ke ni? Ani Korean. Malaysian. Okay, maybe ada yang tak kenal saya. Mak saya Cina, bapa saya Melayu. Dan saya rasa saya nampak macam lebih kepada Cina kot. Tak nampak macam Korea. Tapi, since your mom is Chinese, so Marinash mesti pandai cakap Mandarin kan? Yes, sebab dekat rumah memang first mother tongue language bila lahir-lahir je, family memang cakap Hokkien dengan saya sebab saya daripada Penang. So bila pergi sekolah, my parents pula hantar pergi sekolah Cina. So di situlah belajar bahasa Mandarin, and then form 4 tukar pula pergi sekolah English school. So kat situlah cakap English. Actually bahasa Melayu lah bahasa yang last saya fasih untuk bercakap. Dulu saya cakap bahasa Melayu macam Cina, macam kenapa tak tidur lagi? Kenapa? Pernah kena ejek ke bila cakap macam tu dulu? Tak pernah kena ejek bila bercakap, tapi bila menyanyi tu ada slang-slang Cina tu pernah kena ejek. Macam orang cakap, ni Cina ke? Kenapa dia ni nama je Melayu tapi nyanyi lagu Melayu macam Cina. Macam tu. Even sampai sekarang abang saya pun sebab dia tak ramai kawan Melayu, so bila dia cakap Melayu tu pun macam agak macam orang Cina sikit. Selalu tak orang macam mistaken you for Chinese instead of Malay? Always. Like pergi mana-mana lah, pergi kat luar ke nak beli barang ke apa ke Cina, memang 100% every time akan cakap Cina dengan saya. Tu pun nasib baik saya boleh balas balik dalam bahasa Cina. Kalau tak boleh saya akan macam tapi kadang-kadang ni personally lah, kadang-kadang saya rasa macam hari ni aku nak jadi Melayu lah, aku tak faham bahasa Cina. So bila dia cakap Cina saya macam saya tak faham. Tapi Marinash pandai tak cakap Korea? Tidak sama sekali. Dan saya rasa, lagu Sarang Hey ada few perkataan Korea. Mesti orang cakap, Marinash ni pandai ke cakap Korea? Pandai ke cakap Korea? Sebenarnya tidak. Sebab saya punya co-writer, lyricist tu, Bella Iris, dia pernah jadi trainee dekat Korea. So bila saya ada this idea untuk nak buat lagu ni berkonsepkan lagu-lagu K-pop, saya ajak Bella untuk tulis lirik ni bersama dengan saya sebab saya tahu dia memang boleh fasih sangat cakap Korea dan dia punya pronunciation semua memang macam orang sana. So bila saya nak rekod lagu ni apa semua, saya memang voice note dia, Bella betul tak aku baca ni like Bogoshi Boyo, bukan Bogoshi Boyo, Bogoshi Poyo macam tu. So macam kat situlah belajar. Tapi dua perkataan tu je lah tahu. Dan sekarang ni sebenarnya PKP kan? PKP, talking about PKP, saya baru had my first Korean class last Sunday. So every Sunday saya ada Korean class dan saya memang nak asah saya punya, bukan asah lah, baru nak belajar saya punya Korean language lah. Saya nak tahu sikit-sikit. Saya tahu lepas ni boleh keluarkan lagu full Korean ke kan? We are actually working on it. Yes, so working on the pronunciation especially. Nanti kalau kita tak work properly on pronunciation, nanti orang Korea dengar pun macam ni tak betul ni. So kita tak nak jadi macam tu. Kita nak bila keluar tu memang properly, buat proper. Marinash dah 7 tahun dalam industri kan. So kalau macam Marinash tak jadi seorang penyanyi, apa yang Marinash akan jadi? Jadi accountant ke? Jadi cikgu ke?
sebenarnya soalan ni agak susah sebab masa dekat sekolah dulu kan, bila cikgu tanya, even masa kat kindergarten pun cikgu tanya, Mel, you nak jadi apa in the future nanti? Memang jawapan saya nak jadi penyanyi. Penyanyi, penghibur ke, tak kisahlah pelakon ke apa kan. Saya memang minat dengan industri music Malaysia ni. So, kalau lah saya kena jawab soalan tu kan, saya rasa accounting kot sebab saya masa diploma dulu saya ambil accounting. So nak tak nak kena juga masuk office 9 dan 6 everyday, which is like I think my nightmare yang saya rasa macam saya tak dapat nak lakukan. So I'm very salute kepada semua orang yang boleh masuk office 9 dan 6 because I can never do that, you know. Ni tak suka benda yang rutin lah. Tak boleh, I cannot do benda yang repetitive. Dia macam bosan. Kalau macam penyanyi pelakon ni, dia every project adalah challenges yang berbeza. Yes. Ada yang tanya, Mir tak nak jadi pelakon ke? Nak. Cuma sekarang ni saya nak stablekan kerjaya saya sebagai seorang penyanyi dulu. Bila dah ada tapak dekat sini, baru saya nak fokus dengan kat lain. Tapi sebelum ni pernah je berlakon, tapi watak-watak yang macam sampingan, watak-watak kecil lah. Dan pernah juga jadi host, pergi buat travelog sana sini. So saya jenis yang suka mencuba tahu Hawa. Saya suka yang bila orang campak je job kat saya macam, bolehkah aku buat ni? Aku rasa aku tak boleh. Tapi buat je lah. Macam tu. So, mana tahu. So daripada situ kita dapat experience, kita dapat rasa benda yang kita tak tahu pun, sebenarnya benda ni kita boleh buat. Macam tu. Macam kalau diberi peluang lah kan untuk berduet dengan artis Korea, Mir nak berduet dengan siapa? BTS. Okay. Tak perlu the whole group of BTS. Tapi saya rasa Jimin kot. Sebab personally saya rasa Jimin dia punya suara macam agak sama macam saya. Dia punya head voice, dia punya falsetto agak strong and that's my strong point too. So macam agak similarity dekat situ lah, technique wise lah, when it comes to singing. And so yeah, Jimin and I love his song. I love him. So Mirna cakap yang Jimin tu is your bias jugalah. Boleh katakan begitu. Yes. Cuma macam susah tak nak maintain the Korean look sebab aku tengok macam Mir punya skin cantik and rambut selalu on point je. Apa rahsia? Oh my god, Hawa, you don't know how many time I took. And I think that macam untuk K-pop idol semua tu pun bukan senang untuk diorang maintain the look. Tapi they have a strong team. Kalau macam contoh yang sangat-sangat terkenal, BTS, mestilah diorang setiap kali perform ke ataupun setiap kali nak buat appearance ke, mesti ada yang bantu. Tapi saya rasa at the same time sebagai seorang artis kena tahu jugalah teknik-teknik sikit untuk nak siapkan diri. So sebenarnya nak kata susah ke tak susah sebab ni memang minat saya. Saya suka siapkan diri. Saya suka do the eye makeup and everything. Bukannya nak jadi macam Korea. Saya cuma selesa untuk saya selesa macam ni. Saya selesa. I like it this way. So dia tak ada macam paksa diri untuk kau kena jadi Korea sebab kau dah nyanyi lagu Sarang Hae, kau dah ada opa Sarang Hae dan lari-lari. Tak ada macam tu. So memang selesa lah berimage K-pop macam ni. Ya, betul. Mana Mir belajar untuk do the eye makeup tu semua? Buat sendiri ke ataupun ada tengok kat YouTube? Tak tengok kat YouTube, cuma every time kalau show ke ataupun macam Mir pernah pergi China untuk competition for boy band competition. So diorang punya makeup artist kat situ is actually from Korea tau. So bila diorang makeup lelaki, kita orang semua lelaki, kita orang boy band kan. So bila diorang makeup kan kita orang, bila dia letak eyeshadow tu, at first macam strange lah untuk Mei macam lelaki letak eyeshadow juga ke? Sebab kat Malaysia jarang benda macam ni berlaku. So bila dekat situ diorang letak macam tu, Mei macam okay, I can learn new things, you know. So every time kalau makeup artist apply makeup on my face, itulah sesi pembelajaran untuk saya. I see. So kalau macam hari ni Mir bersiap sendirilah kan? Sendirilah. Cantik. Thank you. Ambil masa berapa lama untuk bersiap usually?
dalam 45 minutes ataupun setengah jam lah paling laju. Dia depends Dia depends kalau nak lagi. Kadang-kadang saya suka take time, macam tak nak rush kan. So dia agak slow lah sikit. Tapi kalau macam tak sempat dah ni nak live dengan M-Star dah ni, macam mana ni? Laju. Laju. So macam antara muka dengan rambut kan, mana paling ambil masa lama untuk nak siap untuk Mir? Sama ke dua-dua sama. Dua-dua sama? Dua-dua sama sebab rambut agak susah sebab pakai curling iron apa semua, straightener tu semua kan. Lepas tu spray lagi, wax lagi. Lepas tu muka memang not a fan of foundation. So tak suka pakai foundation, tak suka pakai benda-benda yang thick dekat muka. Saya lebih pada more to natural punya look. So Minash usually Muslim ke? Ya, Muslim. So usually Mir apply apa je dekat muka? Concealer untuk tutup dark circle, eyeshadow and lip balm. That's all. Simple. Tapi nampak cantik dah, macam K-pop idol dah. Yang penting skincare tu kena jaga sebab kalau Korean diorang dapat glass skin kan, selalu kita tengok macam glass skin itu diorang terapkan prinsip skincare first barulah makeup. So skincare tu sebenarnya sangat penting. As for Mir sendiri, Mir memang apply konsep yang sama jugalah. Konsep yang sama. Walaupun cuaca kita tak sama, konsep tetap sama. Betul. Macam Mir sendiri kan. So apa you punya skincare routine? Yelah, ada setengah orang kan macam cleanser, toner dengan moisturizer. Kalau untuk Mir pula, banyak tak you punya benda-benda skincare? Much more simple than that sebab muka Mir jenis yang tak boleh pakai banyak-banyak produk. Lagi banyak produk kita apply, lagi pelik-pelik yang keluar nanti. So just a cleanser, moisturizer, that's all. Dengan sunscreen. Dengan sunscreen. Sunscreen lah yang paling penting sebenarnya. Sunscreen. Hawa pun skin sangat cantik. Seriously. Ini filter je. Ni pun filter je. Tapi memang awak dah tengok dekat. Awak tadi tengok lah Mir punya profile macam cantik juga you punya skin ni. So macam nak tanya rahsia apa Mir punya skincare routine. Itulah. Dan sebelum ni boleh pergi facial semua kan. Sekarang ni dah tak dapat dah pergi facial. So memang kena extra care lah kat skin kita everyday. I see. Macam manage kat Korea ke? Bukan, saya dekat Malaysia. Memang suka decorate bilik ke Mir? Saya rasa bilik adalah tempat yang I spend most of my time. So kenalah selesa, kenalah rasa macam ada vibe. Vibe macam ni lah selalunya ada inspirasi untuk tulis lagu, buat-buat konten TikTok yang macam kelakar-kelakar. Boleh tak kalau kita orang nak minta Mir buat room tour sikit je lah. Sebab tengok bilik macam cantik, ada lampu-lampu je. Dekat situ semua, ya Allah. Jangan. Dekat situ tak gemas pun. Okay lah, at least macam kat tempat yang your favourite spot ke? My favourite spot? I think it's this one. Okay, I show you. I think it's this one. This is my favourite spot. So tu adalah semua skincare yang ada, and then ada air purifier kat bawah ni. So ada air ni essential oil semua ni, so buatkan saya rasa macam relax sikit lah. Ada orang tanya apa? Nash umur berapa? Cuba teka umur saya. 25. Yang penting lagi Hawa lagi muda daripada saya. Ya ke? I think so. Hawa rasa Mir 25 kot. 26 this year. 26. Yeah, betul. Ryan Lee, Farah Dawson, betul. Diorang memang betul-betul peminat setia you ni. Umur siapa tahu. Tapi kalau selalu live kan, umur 19. selalu kalau live, Mia akan cakap, orang baru yang masuk macam, Mia umur berapa? Mia akan cakap, 19. Lepas tu fans ni semua, dia akan macam cantik muka hang, 19. Mir pandai cakap, cakap
Cakap Penang Yang Kat ada Penang, video yang yes. ada orang post yang cakap matahari teriak tu. Oh. Saya Macam terperasan that mana boleh video. tahu? Ya Saja tadi scroll Allah. tengok. Tu memang selalu tersasul kat dalam live tu, memang tak boleh nak elak lah kan. So sekarang ni sebenarnya tengah doa ni, jangan tersasul ni dengan M-Star. Uh, yes, memang orang Penang. So kat Penang memang cakap Penang lah. Tapi bila kat KL ni dah ramai orang kawan KL, so kita pun belajar lah cakap KL. Hawa orang mana? Orang mana? Orang Johor. Orang Johor. So sekarang kiranya Mir tinggal dekat KL lah, dah tak tinggal kat Penang lagi ke macam mana? Dekat KL sebab bila dah decide untuk nak jadi penyanyi ni, so banyak peluang ada dekat sini kan. So kenalah nampak dekat sini. Tapi kan dulu kalau sebelum ada COVID-19 ni semua, selalulah juga boleh kata setiap 3 bulan akan balik kampung jumpa family. Tapi sekarang rasanya dah 2 tahun tak balik. Sedihnya. Habis PKP ni apa benda yang pertama Mir nak buat? Travel. I think I need to get out from this house and this KL and this country for a while. nak pergi melancong. Nak melancong pergi mana tu? Rasanya nak pergi Jepun sebab tak pernah pergi Jepun lagi. Pergi Jepun ke Korea pun tak pernah pergi lagi. Macam mana ni orang panggil oppa Malay tapi tak pernah pergi Korea. Jejak pun tak pernah lagi. Pasti kena pergi, kena make sure pergi. Yes, definitely. Hawa cantik, Min cantik. Cantik lah. Ada yang tanya, Mir tinggal seorang ke? Tinggal seorang dekat mana boleh bagi tahu kan. Sikit lagi. Rasa lah tu. Yes, tinggal seorang dekat KL ni. So macam agak susah sebenarnya bila MCO ni, PKP ni, lagi-lagi kalau kita tinggal seorang, cakap dengan dinding je hari-hari. Kalau Hawa tinggal seorang, Hawa akan faham. Hawa pun tinggal seorang juga, away from my family. Yes. So macam, tapi selalulah communicate dengan family, ada call ke? Hari-hari. Hari-hari akan video call. Kalau saya tak call mak saya akan call saya. Kadang-kadang dia tahap kekerapan yang dia call tu, sampai kadang-kadang saya tengah shoot video, dia call, Mama kejap tengah shoot video, kejap kau balik. So dia faham lah. Dia faham. Mir ada tak apa-apa yang Mir nak share dengan peminat semua? Macam upcoming project ke, single ke yang macam diorang tak tahu? Okay. Lepas lagu Sarang Hey ni sebenarnya Mir ada satu projek yang dah siap sebenarnya sebelum PKP lagi. Tapi kita orang decide untuk keluarkan lepas single release lah. So dia merupakan sebuah lagu legend. Tak nak bagi tahu lagu apa, tapi kalau bagi tahu je terus semua orang macam lagu ni. Dia macam lagu yang sangat legend dan semua orang tahu, dan lately ni dia macam viral dekat TikTok. Itu hint dia. Okay. So May dilantik oleh TikTok untuk cover lagu ni, macam remake balik lagu ni. So tak sabar untuk nak bagi semua orang dengar, and this song, lagu ni macam sesuai dengan vokal May. I think I like the song very much. Ada yang tanya bila nak keluar lagu tu? Tak ada date lagi. Maybe lepas music video Sarang Hey hit 1 million. Tak ada. Itu saya cakap je. Korang jangan lupa view video tu. Kau dah tengok tadi banyak kali juga sebab catchy. Lepas tu dance je lah. Cuma part dance je lah. Aku tak dapat nak catch up sebab laju. Boleh. Tengok lagi 50 kali Hawa. Mesti boleh. Tu lagu May sendiri ke? Bukan. Tu bukan lagu May sendiri. Tu lagu legend macam May cakap. Dia cuma macam remake balik. Ramai dah tak sabar dah ni. Ceritalah macam mana boleh jadi singer. Okay, Hawa nak tahu tak macam mana May boleh jadi singer? Okay. Masa sekolah rendah, ada singing competition tau. May ingat lagi masa tu darjah 2.
cikgu sekolah, dia macam masuk dalam kelas, dia cakap, okay, kita ada singing competition, siapa nak join? Tak siapa pun pandang. Semua orang macam ni. Termasuk Including me Mir. lah. Including me macam ni. Walaupun dalam diri ni memang tahu nak jadi penyanyi, minat menyanyi. Tapi tak beranilah sebab tak pernah menyanyi depan orang. Depan family pun tak pernah menyanyi masa tu. Tiba-tiba cikgu tengok tak ada orang jawab. Cikgu macam, okay Syamil, join. Dia tak pernah dengar pun saya nyanyi. Lepas tu, saya balik rumah, saya macam, Ma, tak boleh, Ma. Menangis kat mak, menangis kat nenek, menangis kat semua orang lah. Macam mana nak nyanyi, tak pernah nyanyi. Dia orang pun tak tahu saya minat menyanyi apa semua. Tapi family sangat-sangat supportive dan family bawa saya pergi, apa kedai buku? MPH Masa tu tak ada MPH. Popular. Dia bawa saya pergi Popular Bookstore untuk beli CD karaoke tu. Lepas tu kita orang praktis kat rumah. Tak ada pun cikgu vokal apa. Tak ada. Praktis kat rumah je. Lepas tu pergi tanding. Tengok dapat nombor 1. Hawa. Wow. Masa Dia tu macam, praktis lagu apa? masa tu kita orang family May dengan May macam agak pandai sikit sebab kita orang punya juri dia macam agak berumur masa tu tau. So kalau kita nyanyi lagu yang moden, dia orang akan macam, lagu apa kau nyanyi ni? So masa tu May nyanyi lagu yang macam klasik, lagu Cina klasik. Boleh tak nyanyi sikit lagu tu? Alamak, tak ingat lagu apa. Alamak, tak ingat macam mana. Ada few songs but every year May masuk. Sekejap let me think. Lagu ni. 南屏晚钟，随风飘送，它好像是追醒我相思梦，它催醒了我的相思梦。Something like that lah. So dia macam agak-agak lagu yang macam zaman-zaman P.Ramlee, zaman-zaman yang lama-lama, macam tu oldies kan. So di situlah May dapat tambat hati juri. So juri pun macam bila menyanyi, dia orang pun macam, oh this is my zaman punya lagu. You singing my zaman punya lagu. So sebab tu lah dapat nombor 1. Dapat nombor 1. Tak tahu. So bila dia dapat nombor 1 tu macam apa perasaan Mir? Terkejut tak? macam agak terkejut lah masa tu. So balik rumah, masa tu memang tak boleh bagi family datang tengok. Cakap family jangan datang tengok. Kalau dia orang datang tengok, malu. Rasa malu. So bila balik rumah tu macam, Ma dapat nombor 1. So masa tu, sejak daripada tahun tu, every year memang masuk competition. Bayangkan. Every year juga dah dapat juara. Dan every year juga dapat juara. Ingat lagi yang standard 1 masa darjah 1 dia dapat nombor 1. Bila darjah 2 May masuk, dia terus dapat nombor 2 tau every year. Sejak daripada May masuk. Dia cukup benci May sangat-sangat. Serius. Dia memang jadi enemy. Musuh. Kasihan dia. Alah tapi tak apalah. Masing-masing berbakat kan. Ya. May dulu sekolah Cina ke? Yes, sekolah Cina, betul. Okey lah Mir. Boleh tak Mir ada apa-apa pesanan ke Mir nak bagi dekat peminat sebelum kita end live ni? Ataupun mungkin Mir boleh nyanyi sikit lagu Sarang He? Boleh. Sebelum tu May cakap dulu lah apa yang May nak cakap kan. So just want to say thank you so much kepada semua yang dah tonton music video Sarang He dan dah dengar di mana-mana digital platform yang available. Sebenarnya result dia sangat-sangat overwhelming and I think that lagi-lagi kalau dekat TikTok lagu tu bila saya scroll FYP je mesti keluar. So rasa macam sangat-sangat appreciate lah bila orang appreciate music kita. Sebab sebelum ni May tak pernah keluarkan any song yang May tulis sendiri. So this is my first song yang May tulis sendiri. So macam sebelum nak keluar tu agak nervous sampai tak boleh tidur lah apa semua sebab kita risau kan orang boleh terima ke tak kita punya lagu, kita punya art. So Alhamdulillah result dia okay dan jangan lupa continue untuk stream Sarang He. Dan thank you to my fans Mir Nation for joining this live and also to semua orang lah yang joining this live. My fans sebenarnya sangat-sangat banyak membantu saya. Diorang buat macam-macam campaign untuk untuk promotekan lagu Sarang He ni and diorang lah orang kuat di belakang saya. So thank you so much Mir Nations. Dan this is for you. I'm gonna sing for you. This is Sarang He chorus part.
Kau bilang-bilang padaku pasarang heyo, kau buatku tertawa bila kita bersama. No, no, tak perlu-perlu kau meragukan cinta ini. Fokus poyo, tercipta kamu hanya untukku. Pom 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 pom. Thank you so much, Thank you Mir. juga Hawa. Thank you M-Star for having me. Thank you so much. I wish you all the best. Lepas ni nak tengok Mir post TikTok dance banyak lagi. Yes. And then tunggu Hawa duet dengan saya. InsyaAllah. Okay, bye Mir. Thank you. Bye. Thank you. Sarang he.